Baik, cinta kepada skuad kebangsaan Dayang. Love. Yes. Dan tidak pernah jemu membangunkan bola sepak Malaysia. Jadi faktor Brad Maloney bersetuju untuk kekal menabur bakti di negara ini. Itu perkongsian Maloney kepada wartawan Zulhelmi Zainal Azam setelah kontraknya bersama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dilanjutkan 2 tahun hingga Disember 2023. Working with his group has been fantastic over the last 2 years, and my coaching staff and backroom staff have all been very good, and we've managed to create a fantastic culture, fantastic environment to work in with these players. And I know next year is going to be a very challenging year with 4 or 5 tournaments ahead of us. I believe that we can bring some success to the Malaysian football fans in the next 2 years. FAM menerusi Setiausaha Agongnya Saifuddin Abu Bakar pada Isnin mengesahkan khidmat Maloney dikekalkan selepas jurulatih dari Australia itu berjaya mencapai indeks prestasi utama KPI yang ditetapkan Badan Induk itu. Ia menyaksikan skuad muda negara berjaya mara ke Piala Asia bawah 23 2022 di Uzbekistan selepas muncul juara kumpulan dalam kempen kelayakan di Mongolia Oktober lalu. Mengulas mengenai perancangan untuk mengharungi kalender padat 2022 termasuk menangani isu pelepasan pemain, Maloney mengesahkan perbincangan rapi akan dijalankan dengan FAM sejurus beliau kembali ke Malaysia awal Januari depan. Yeah, definitely. I have submitted my plans to the General Secretary, what I propose for the tournaments and the preparation for next year. So I believe it's beneficial for the players to get as much international experience as possible. Yep. Obviously, with COVID recently, it was difficult for us to have international friendly matches prior to the tournament in Mongolia. But hopefully next year, when things are starting to get back to normal a little bit, we'll be able to travel abroad and have some very testing friendly matches prior to the major tournaments. Sementara itu, penyerang skuad bawah 22 tahun negara Nur Azwar Fikri Azhar percaya pasukannya berpeluang untuk meraih pencapaian yang lebih baik dengan keputusan FAM mengekalkan khidmat Maloney selaku pengendali skuad muda negara. Aspai yang juga pemain Terengganu FC2 menegaskan momentum pasukannya mampu diteruskan atas faktor keserasian antara rata-rata pemain dan jurulatih dari Australia itu. Semua player dah selesa dengan taktikal dia. So dia pun dah mencapaikan KPI. So mesti semua player akan lebih semangat lah sebab kita nak coach yang kita nak kan. Tak, kalau coach baru mungkin kita kurang selesa sebab tahun depan bukan qualify dah. Tahun depan kita dah tournament . So bagi saya satu pilihan yang tepat lah untuk FM sebab kekalkan Brad Maloney. Dia mudah lah sebab taktikal dia mudah kita faham tau. Walaupun saya first time dengan dia tapi cepat kita akan dapat tangkap. Dia mudah, dia akan bagi semua player confident main, tak kisah kau reserve ke apa. At least kau ada peluang main, dia bagi, dia tunjuk. Dia tak ada pilih kasih. Dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 23 di Mongolia Oktober lalu, Azfar tampil cemerlang apabila meledak 2 gol daripada 3 perlawanan untuk membantu kemarahan skuad bawah 22 tahun negara ke pusingan akhir di Uzbekistan tahun hadapan. Kita lihat semula prestasi pasukan kebangsaan di bawah kendalian Brad Maloney. Sejak 2019, pasukan bawah 19 tahun pernah mengalami 7 kemenangan serta 1 kekalahan sahaja. Pasukan yang sama juga mara ke final kejohanan AFF bawah 19 tahun pada 2019. Dan bagi pasukan bawah 22 tahun, pada tahun 2021 mereka layak ke pusingan akhir Piala Asia bawah 23 tahun 2022. Okey, kita bersama dengan tuan punya laporan tadi. Edlin pun ada banyak soalan untuk Zul hari ini, tapi kita mulakan terlebih dahulu dengan hot topik kita hari ini ya Zul. So secara dasarnya Brad Maloney kekal sebagai jurulatih bawah 22 tahun negara, tapi beberapa aspek teknikal belum lagi selesai lah menurut Setiausaha Agong FAM. So maybe Zul ada any info yang boleh share, nak bagi clear sikit dekat kami semua? Mesti Zul ada. Okey, malam ni tak ada tak ada yang rasmi ataupun zahir, tapi saya percayalah ia berkaitan dengan soal kontrak soal kenaikan gaji, soal bonus jika meraih kejayaan ataupun pencapaian. Dan saya juga macam membayangkanlah, saya ni agak ambitious ataupun selalu imajinasi itu tinggi. Saya percaya ataupun saya melihat mungkin ada macam satu terma dalam kontrak itu mengatakan
Brad Melanie akan dijadikan sebagai ketua jurulatih skuad Harimau Melaya jika Tan Cheng Ho tak dikekalkan. Itulah saya punya imajinasi dalam technical part yang dimaksudkan tu. Tetapi benda tu kita tak tahu bagaimana perancangan ataupun ketetapan yang dilakukan. Tetapi itulah yang saya fikirkan berada dalam penelitian perbincangan bersama kedua pihak, kerana perbincangan ni memakan masa yang agak lama. Selepas Brad berjaya membawa pasukan pada Oktober lalu, tetapi keputusan ini baru dicapai pada sekitar seminggu lepas ataupun 2 minggu lepas. Dan sebenarnya perkara ini tidak mustahil. Sebab apa? Melanie kalau masuk tahun depan ni dah tahun ke-9 di Malaysia bersama dengan FM, iaitu sejak 2014. Maksudnya kalau dia lengkapkanlah tempoh 2 tahun mendatang ni, sedekat dia dekat Malaysia. Jadi tak mustahil untuk perkara itu berlaku. Melanie jadi ketua jurulatih skuad Harimau Melaya, dan saya melihat apapun keputusan yang baik untuk Melanie dan juga FM dalam tempoh setahun datang ni, kerana jadual cukup padat. Ini macam mind blown sangat daripada badminton tadi dengan apa yang Zul baru cakap kan Zul. Tapi itu kita tunggu dululah kan. Tak ada apa-apa yang confirm lagi. Tapi keputusan FAM Zul untuk kekalkan Melanie bukan satu kejutan kan sebenarnya berdasarkan pencapaian tahun ini. Tapi apa agaknya KPI baru Melanie bersama skuad muda negara. Skuad muda negara bukan skuad negara. Ya, skuad muda. Setakat ini skuad muda negara. Sebab apa sekarang ni kita tahu 4 hingga 5 tugasan menanti Brad Melanie, iaitu bermula dengan Piala Piala AFF bawah 23 diikuti Sukan Si Hanoi. Yang seterusnya saya rasa paling mencuri tumpuan ataupun yang diutamakan iaitu kejohanan Piala Asia bawah 23 di Uzbekistan pada Jun ini, dan juga yang terakhir antaranya Sukan Asia Hangzhou, China. Dan saya melihat mungkin KPI yang diletakkan kepada Brad ini bukan semua kejohanan. Kejohanan tertentu yang akan diletakkan. Mungkin antaranya ialah kejohanan Piala Asia bawah 23 di Uzbekistan. Sebab kita pada kali terakhir berjaya mara ke suku akhir iaitu pada kejohanan AFC bawah 23 di China pada 2018. Saya berada di Kunshan, China pada ketika itu. Dan melihat kepada situasi semasa, pasukan bawah 23 tahun negara ini berada di landasan tepat untuk mengulangi pencapaian itu. Dengan barisan pemain yang sedia ada seperti Luqman Hakim Syamsuddin, Umar Hakim, Muhairi Ajmal, Arif Haikal dan beberapa pemain lagi. Dan situasi itu saya melihat KPI yang diletakkan oleh FM kepada Brad Melanie ialah melangkah jauh dalam kejohanan Piala Asia bawah 23 di Uzbekistan itu, dan juga mungkin sasaran ke final untuk Sukan C di Vietnam selepas kita terkandas awal di Filipina pada 2019. Okey, detail juga Zul share KPI ni macam tahu je. Okey Zul, memanglah hot topic sekarang ni pasal Brad Melanie ni. Netizen pun memang banyak teori lah dekat Twitter, dekat Instagram bagainya. Tapi kita daripada skuad bawah 22 tahun negara kita ni, kita nak tanya jugalah about skuad projek FAM MSN, sebab dengar cerita ada rumours yang katakan ada Sirih pulang ke Gagang. So, what's that about? Apa tu Zul? Okey, Dayang, memang bukan rumours dah confirm, dah sahih. Baru kejap tadi FM mengesahkan kehadiran Hassan Sazali Waras sebagai jurulatih skuad projek FM MSN bagi menggantikan Yusri Cek lah yang meninggalkan pasukan. Beberapa perkara yang saya tanyakan kepada Setiausaha Agung FM berhubung perkara ini semalam tentang kedudukan jurulatih ataupun calon jurulatih skuad projek FM. Kriteria utamanya adalah local coach untuk memastikan kesinambungan jurulatih tempatan itu dapat diteruskan. Dan untuk kita tahu lebih lanjut lagi apakah faktor dan juga bagaimana perancangan jurulatih itu kepada skuad projek FM MSN ini penjelasan daripada Saifuddin selaku Setiausaha Agung FM. Pasukan ni yang sebenarnya kita tidak mengimpikan kemenangan semua ataupun menjadi juara kepada dalam Liga Premier dan sebagainya. Pasukan ini adalah pasukan untuk pembangunan. Pembangunan menjadi platform
untuk player-player ni menunjukkan ataupun mendapat experience bermain dalam higher level competition. Okey, saya nak tambah. Ya. Seramai 11 orang calon di senarai pendek ataupun di menjalani sesi interview untuk menjadi jurulatih skuad projek FM MSN menggantikan tempat Yusri Cik lah. Daripada 11 itu, Hassan Sazali Waras dipilih. Tetapi di media sosial ketika ini, saya rasa FM sedang mendapat kecaman kerana menggunakan jurulatih yang kita semula. Seperti yang kita tahu, Hassan Sazali merupakan bekas jurulatih Harimau Muda C dan juga bekas penolong jurulatih kepada Dato' Ong Kim Swee bersama skuad Harimau Muda A, B dan C. Dan pernah berada dalam pembantu juga dalam skuad kebangsaan ketika Dato' Ong Kim Swee menjadi jurulatih. Tapi kita akan merungkai perkara ini bersama rakan tugas saya yang akan mendapatkan Hassan Sazali Waras untuk menjelaskan kritikan dan juga kecaman daripada peminat tentang recycle coach dalam FM ini. Wow. Zul ni dia takkan not just one topic tau. Dia akan tiba-tiba macam, oh ya. Zul ni dia macam series tau. Ada Kena episode stay 1, tune, kena episode stay tune 2. dengan Esok Arena ataupun stay tune dengan Twitter BJ wartawan Esok Arena lah. Add dengan Dayan pun boleh kongsi maklumat. Tapi kita suka dengar daripada Zul dulu. Daripada mulut Zul tu dia macam lagi manis macam. Orang pun macam Zul lagi Hilmi. sweet lah dengar daripada Zul Yeah. ni. Okay, thank you Zul. Thank you, Zul. Okay, alright, bye. Bye. Sama-sama, thank you.